Assalamualaikum, salam sejahtera. Berita perdana edisi Rabu 18 Ogos 2021 bersama saya Faris Izzat Syahrudin. Dan saya Hazul Desmond. Terima kasih kerana memilih berita perdana. Kita ikuti paparan utama malam ini. Perbincangan khas Raja-Raja Melayu Jumaat ini fokus selesaikan kemelut politik negara. ...22,242 kes baharu tertinggi sejak COVID-19 melanda. Kes sembuh juga catat angka tertinggi. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah akan mempengerusikan perbincangan khas Raja-Raja Melayu Jumaat ini bagi membincangkan isu-isu semasa sekaligus menyelesaikan kemelut politik negara. Hari ini, kesemua ahli Dewan Rakyat mengemukakan surat akuan masing-masing kepada Baginda sebelum pukul 4 petang tadi bagi menamakan calon Perdana Menteri baharu. Datuk Pengelola Bijaya Diraja, Datuk Indra Ahmad Fadli Samsudin menerusi kenyataan memaklumkan surat akuan tersebut bertujuan membantu Yang di-Pertuan Agong membuat keputusan. Ini bagi melantik seorang ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti seperti diperuntukkan perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan untuk dipilih sebagai Perdana Menteri baharu. Menurut perkara 40/2/A dan perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan, Perdana Menteri yang telah dilantik hendaklah secepat mungkin mengemukakan usul undi percaya di Dewan Rakyat untuk mengabsahkan sokongan kepada beliau. Mengambil kira kesan negatif kemelut politik kepada negara, Yang di-Pertuan Agong bertitah supaya kesemua ahli Dewan Rakyat bersatu hati dan memberi fokus terhadap isu-isu rakyat sekaligus menjernihkan kembali kekusutan yang telah berlaku. Baik, ketika menerima menghadap ketua-ketua dan wakil parti politik utama di Istana Negara semalam, Yang di-Pertuan Agong menzahirkan titah berikut. Yang pertama, sesiapa juga yang dilantik menerajui kepimpinan Kerajaan Persekutuan hendaklah dipilih mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Kedua, rakyat tidak wajar dibebankan dengan kemelut politik yang tidak berkesudahan tatkala negara bergelut dengan isu kesihatan dan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Ketiga, kesepakatan dan kejujuran ahli Dewan Rakyat sangat perlu bagi memastikan kemaslahatan dan keselamatan rakyat sentiasa menjadi keutamaan. Keempat, ahli Dewan Rakyat perlu mempamerkan solidariti dengan meneruskan ikhtiar, memberi komitmen tinggi dan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kelima, majoriti petugas barisan hadapan berada dalam keletihan kerana berdepan ribuan pesakit COVID-19 baharu setiap hari. Bahkan fasiliti kesihatan negara juga berada pada situasi membimbangkan. Dan terakhir, perancangan di bawah dasar sedia ada seperti pelaksanaan projek pembangunan, program menangani pandemik COVID-19 termasuk program vaksinasi dan program pemulihan negara perlu diteruskan. Baik, beralih kepada situasi COVID-19. Malaysia merekodkan kes baharu tertinggi hari ini dengan 22,242 kes. Rekod tertinggi sebelum ini 21,688 dilaporkan pada 12 Ogos. Kes sembuh baharu 19,680 juga angka tertinggi, manakala kes kematian dilaporkan 225 menjadikan jumlahnya kini 13,302. Berikut statistik harian COVID-19 dalam negara, diikuti jumlah kes mengikut negeri dan pecahan pesakit mengikut kategori.
525,111 dos vaksin COVID-19 diberikan semalam sekaligus menjadikan jumlah kumulatif pemberian vaksin di negara ini 28.83 juta dos. Daripada jumlah itu, 11.4 juta orang atau 34.9% populasi negara sudah melengkapkan dos kedua masing-masing. Dan berikut data harian vaksinasi di Malaysia mengikut negeri. Tiada kes jangkitan baharu COVID-19 membabitkan varian Delta di Perlis setakat semalam. Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Sirajuddin Hashim menjelaskan kesemua 43 kes baharu varian Delta yang disebut dalam sidang media semalam merupakan kes melibatkan Selangor dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Justru beliau menyangkal laporan sebuah portal berita yang bertajuk Perlis catat nilai RT tertinggi kesan 43 kes varian Delta. Katanya setakat ini Perlis hanya merekodkan 4 kes varian Beta dan 4 kes varian Delta. Bagaimanapun, rakyat Perlis dinasihatkan agar terus berwaspada dan kekal mematuhi SOP ditetapkan serta sentiasa meningkatkan kawalan kendiri bagi mengekang penularan COVID-19. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi (MOSTI) dan Kementerian Kesihatan KKM memberi jaminan pelaksanaan kawalan pandemik dan vaksinasi di seluruh negara akan berjalan lancar seperti dirancang. Meskipun berlaku perubahan dalam tampuk pemerintahan negara, menerusi kenyataan media, dua kementerian itu sedia memastikan Malaysia mencapai imuniti kelompok seperti disasarkan Oktober ini. Populasi dewasa Malaysia lengkap divaksinasi sudah mencapai 47.2%, manakala lebih 73% menerima suntikan dos pertama setakat 16 Ogos lalu. Sebanyak 28 juta dos suntikan telah diberikan di negara ini, malah momentum kadar pemberian vaksinasi negara juga kekal konsisten dan terus melepasi 500,000 suntikan sehari. Menerusi kenyataan bersama itu lagi, kementerian tersebut menyasarkan lebih 40% populasi dewasa Malaysia akan lengkap 2 dos menjelang akhir bulan ini. Setakat ini, KKM melaksanakan perolehan pelbagai jenis vaksin COVID-19 termasuk Pfizer, AstraZeneca, Sinovac dan CanSino. Sehingga 16 Ogos lalu, sejumlah 33.9 juta dos dibekalkan untuk tujuan vaksinasi. Terengganu dijangka beralih ke fasa 3 Pelan Pemulihan Negara PPN bulan depan. Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar berkata kadar vaksinasi 2 dos di Terengganu kini mencapai kira-kira 35%. Hanya tinggal kurang 5% untuk mencapai syarat yang dikenakan bagi beralih ke fasa 3 PPN. Kalau semua berjalan dengan lancar, insya-Allah. Sebab itu kita minta kerjasama daripada semua rakyat supaya ikut SOP dan seboleh mungkin jaga diri dan keluarga supaya kita tidak membentuk suatu kluster barulah dalam masyarakat kita. Barulah kita sama-sama boleh keluar daripada fasa sekarang ini kepada fasa yang berikutnya. Beliau menyempurnakan majlis pelancaran kempen Kibar Jalur Gemilang 2021 di Wisma Darul Iman, Kuala Terengganu. Sebelum ini, indikator bagi membolehkan peralihan ke fasa 3 adalah usaha vaksinasi 2 dos perlu mencapai kadar 40%. Penggunaan unit rawatan rapi di tahap selamat dan kes harian COVID-19 berada di bawah angka 2,000. Kerajaan negeri sentiasa berunding dengan pasukan petugas khas imunisasi COVID-19 kebangsaan supaya Terengganu menerima tambahan vaksin COVID-19 memandangkan terdapat kes positif melibatkan varian Delta atau varian mutasi berganda dari India.
Baik, sementara itu, Negeri Sembilan bersedia untuk beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN dalam tempoh terdekat susulan trend penurunan kes positif COVID-19 harian dan kadar penggunaan katil unit rawatan rapi ICU. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, tempoh tepat bagi peralihan itu belum ditentukan kerana mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN yang sepatutnya berlangsung pada minggu lepas dan minggu ini tidak dapat diadakan. Jelas beliau, Negeri Sembilan hampir memenuhi kriteria ditetapkan oleh MKN untuk beralih ke fasa 2. Ini termasuk mencapai rekod pemberian vaksin kepada 695,626 individu atau 85.4% suntikan dos pertama. Manakala 539,975 orang atau 66.3% telah lengkap dos 2 vaksin. Penggunaan katil di ICU pula hanya 77% setakat ini dan yang lebih menggembirakan 2 hari lepas tiada kes COVID-19 direkodkan bagi kategori 3, 4 dan 5. Keadaan yang lebih baik kepada Negeri Sembilan. Saya ucapkan ribuan terima kasih. Tapi namun begitu kita berharap bahawa masih lagi kita harus mematuhi SOP walaupun kita ada sedikit kelonggaran-kelonggaran yang telah diberikan. Datuk Seri Aminuddin memaklumkannya pada sidang media secara dalam talian selepas mempengerusikan mesyuarat Exco di Seremban. 5 lokaliti bakal dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan PKPD bermula 20 Ogos sehingga 2 September depan. Menurut kenyataan media, Ketua Pengarah Keselamatan Negara Datuk Rozi Mat Saad, 4 lokaliti terbabit adalah di Sabah dan 1 lokaliti di Johor. Datuk Rozi turut memaklumkan lokaliti PKPD di Kelantan, Perak, Johor dan Sabah ditamatkan. PKPD yang bermula pada 6 serta 10 Ogos itu tamat tengah malam ini. Begitu juga lokaliti yang bermula pada 27 serta 31 Julai. Bagaimanapun, tidak ada lokaliti PKPD yang dilanjutkan. Kepala air dahsyat, tanah runtuh dan banjir kilat di Yan. Perincian lanjut selepas ini. Teruskan bersama Berita Perdana. Baik, info niaga malam ini kami mulakan dengan harga runcit petrol dan diesel berkuat kuasa tengah malam ini hingga 25 Ogos. Harga minyak sawit mentah dijangka kekal komparatif sehingga hujung tahun ini iaitu pada paras RM4,000 hingga RM5,000 satu tan. Pengarah urusan Sime Darby Oil Muhammad Haris Muhammad Arsyad berkata trend tersebut dipengaruhi faktor pengeluaran dan permintaan semasa yang konsisten dan seimbang. If we look at the price forecast of the next 6 months, between now perhaps the first quarter of 2022, the range that we are looking at is between 4,000 to 4,007. It's very difficult for us to see how prices can trade below 4,000 right now. But likewise, it's also difficult for us to see how prices can remain higher, say up to 5,000 ringgit, because it's already have an effect on demand and consumption. Keuntungan bersih Sime Darby Plantation bagi suku tahun kedua berakhir 30 Jun 2021 meningkat kepada RM617 juta berbanding RM378 juta tempoh sama tahun sebelumnya. Lembaga pengarah juga mengisytiharkan dividen interim 7.9 sen seunit untuk tahun kewangan berakhir 31 Disember 2021. Sementara itu, hasil kutipan duty ekspor minyak sawit mentah MSM dianggap berjumlah RM564.82 juta bagi 5 bulan pertama 2021. Jumlah tersebut meningkat 5 kali ganda berbanding RM111 juta dicatatkan tempoh sama tahun lalu.
Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi KPPK dalam satu kenyataan menjelaskan peningkatan ketara itu didorong kenaikan harga MSM. Sementara itu, kutipan levy keuntungan luar biasa pula dianggarkan sebanyak 950 juta ringgit tahun ini berbanding 165 juta ringgit tahun lalu. Ia berikutan kenaikan harga MSM melebihi RM3,500 satu tan dari Januari hingga Mei 2021. Selain unjuran harga MSM melebihi RM2,500 satu tan sehingga Disember 2021. Peningkatan harga MSM memberi lebih kesan positif kepada masyarakat dan kesan ekonomi berangkai seperti pertambahan pendapatan negara dan pekebun kecil sawit. Sektor agri-komoditi khususnya subsektor sawit akan terus memainkan peranan dalam menyumbang kepada unjuran ekonomi lebih positif tahun ini. Institut Perbankan dan Kewangan Islam Malaysia IBFIM memeterai Memorandum Perjanjian MOA dengan Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA Brunei. Menerusi perjanjian tersebut, IBFIM menawarkan program pensijilan kelayakan bersekutu dalam kewangan Islam AKIF kepada pelajar dan tenaga pengajar UNISA. Ketua Pegawai Eksekutif IBFIM, Yusri Yusof berkata MOA bagi tempoh 3 tahun itu antara usaha membangunkan modal insan kewangan Islam di peringkat global. Sebelum ni, AKIF lebih kepada pemain-pemainan industri kewangan Islam. Tapi kalau kita tengok sejak kebelakangan ni, setahun dua ini, AKIF juga telah diambil oleh pemain-pemain, contohnya koperasi. Koperasi sudah ambil persetujuan IFIM. Dan juga kita tengok ada juga contohnya pusat-pusat zakat yang berminat untuk mengambil AKIF sebagai penambah baikan keupayaan untuk melaksanakan peranan masing-masing. Maknanya kita tengok AKIF ni telah berkembang, bukan saja khusus kepada kewangan Islam, maknanya industri kewangan Islam dia dah menjangkaui lebih pada itu. Jalinan strategik ini akan turut meneroka peluang membangunkan program baharu termasuk dalam bidang teknologi dan kewangan sosial. Seramai 19 graduan dan 3 pensyarah UNISA telah memperoleh persijilan AKIF, hasil kerjasama antara IBFIM dan UNISA sejak 2017. Bertemu kembali. Hujan lebat dalam tempoh beberapa jam menyebabkan beberapa kawasan di daerah Yan, Kedah dilanda banjir lumpur. Insiden petang tadi yang berpunca daripada kejadian kepala air turut menyebabkan tanah runtuh dan menyebabkan kerosakan beberapa buah rumah, premis perniagaan, pusat pelancongan dan kawasan rekreasi. Berdasarkan rakaman video yang tular di media sosial, kepala air yang kuat turun secara tiba-tiba dari puncak bukit pusat rekreasi Titi Hayun dan mengalir ke Sungai Perigi. Arus deras beserta lumpur yang membawa kayu pokok mengalir laju melalui sungai dan melimpahi tebing sebelum memasuki kediaman penduduk. Selain rumah penduduk, beberapa kawasan peranginan yang terletak berhampiran sungai turut dimasuki lumpur. Kejadian turut menghanyutkan jambatan gantung di kawasan rekreasi Titi Hayun. Setakat ini belum dapat dipastikan jumlah sebenar kediaman yang mengalami kerosakan atau sebarang kecederaan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Kedah yang dihubungi mengesahkan pihaknya menerima maklumat berkaitan kejadian tersebut. Kami akan mendapatkan perkembangan terkini dari semasa ke semasa. Baik, seorang pemandu maut manakala 3 lagi kaki tangan Kementerian Kesihatan KKM cedera selepas van dinaiki terbabit dalam kemalangan di kilometer 9.7 Lebuh Raya Utara Selatan arah selatan menghala ke Skudai tengah hari tadi. Kesemua mereka dalam perjalanan dari Pusat Kesihatan Keluang ke Hospital Permai Johor Bahru. Ketua Polis Daerah Johor Bahru, ACP Rupiah Abdul Wahid berkata, kemalangan berpunca apabila van berkenaan merempuh belakang lori di hadapannya ketika cuba mengelak sebuah kereta yang membrek secara mengejut. Rempuhan menyebabkan pemandu, 2 jururawat dan seorang pegawai farmasi tersepit. Pemandu van KKM yang cedera parah disahkan maut di tempat kejadian manakala 3 yang lain dihantar ke Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru.
Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. 4 suspek termasuk seorang jurutera ditahan reman selama 5 hari bagi membantu siasatan kes rasuah berjumlah RM130,000. Perintah reman dikeluarkan penolong pendaftar Mahkamah Magistrate Shah Alam Ahmad Faisal Azmi selepas membenarkan permohonan secara berasingan oleh SPRM. Seorang penolong jurutera pula dikenakan perintah reman selama 7 hari. Ia berkaitan kes rasuah lebih RM8,000 dalam memperakukan kerja-kerja siap bagi penyelenggaraan dan pembaikan kecil ruang pejabat. 3 daripada mereka adalah penjawat awam di Jabatan Kerja Raya Hulu Selangor, manakala 2 lagi suspek merupakan pengurus sebuah syarikat. Pada 2019 hingga tahun lalu, jurutera dan penolong jurutera terbabit dipercayai meminta dan menerima rasuah daripada seorang kontraktor. Tindakan itu bagi mendapatkan projek pembinaan jalan raya dan sekolah tahfiz. Kes disiasat di bawah Seksyen 17-A Akta SPRM 2009. Negara komited dalam menyasarkan penanaman 100 juta batang pokok dalam program Greening the Nation. Perdana Menteri sementara Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, usaha itu bagi memastikan kelestarian pembangunan pasca wabak pada masa sama menjaga alam sekitar. Therefore, we must ensure the recovery of our economy while continuing to grow and safeguarding the environment at the same time. This has always been a difficult issue, with competing interests on both sides, one in favor of a more gradual approach, while the other more radical and aggressive. The Malaysian government hopes to strike a fair balance between the two. Beliau turut menyentuh mengenai pertanian bandar yang dapat menjadikan lanskap pertanian sebagai sebahagian daripada infrastruktur hijau bandar moden. Beliau berucap di majlis pembukaan persidangan arkitek lanskap sedunia International Federation of Landscape Architects IFLA 2020 secara maya. Sambutan Hari Kebangsaan tahun ini tetap diadakan dalam suasana norma baharu seperti tahun lalu dan tidak akan ditangguhkan seperti dilakukan di negara lain. Demikian ditegaskan Pengerusi Jawatankuasa Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia, Datuk Seri Mohamad Mentep. Menurut beliau, sambutan Hari Kebangsaan perlu mematuhi SOP ketat. Begitu juga dengan penganjuran pelbagai program bagi menyemarakkan semangat cintakan negara. Kita yakin kita dapat melaksanakan sambutan ini dengan SOP yang begitu ketat. Bila saya kata SOP ketat, sudah tentu sebagai contoh, antara yang saya ingin tekankan di sini adalah mereka yang terlibat dengan majlis sambutan ini hendaklah telah memenuhi vaksin dos yang kedua, complete vaksin kedua, 2 dos. Dan juga mereka juga perlu menjalani swab test itu sendiri, dan penjarakan sosial dan sebagainya. Beliau turut mengalu-alukan penyertaan rakyat Malaysia dalam setiap program yang diadakan sebagai tanda menghargai perjuangan insan terdahulu dalam memerdekakan negara. Datuk Seri Mohamad yang juga Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia ditemui selepas menjadi tetamu program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri. Sambutan Hari Kebangsaan 2021 akan diadakan di Dataran Pahlawan Negara Putrajaya. Pemilihan lokasi itu berdasarkan status Putrajaya yang hampir mencapai imuniti kelompok. Malaysia Quran Hour yang memasuki tahun ke-7 akan diteruskan dengan tema Formula Malaysia Berbudi dan Penyayang sempena Hari Kebangsaan 2021. Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Warisan Ummah Ikhlas WUIF Marhaini Yusof berkata, tema itu diangkat dengan harapan dapat menyembuh dan merawat Malaysia melalui penghayatan Al-Quran. Seruan berinteraksi dengan Al-Quran kali ini disasarkan kepada golongan pemimpin dan ibu bapa untuk mengajak keluarga meluangkan masa sejam pada 30 Ogos ini bermula pukul 12.30 hari. Ujarnya surah Al-Mulk dan 7 surah Musabbihat dipilih kerana bertepatan dengan situasi pandemik yang belum terlihat kesudahannya.
Saya kira sebenarnya Allah nak biar kita rasa betapa kita perlu kepada Allah, betapa kita perlu kepada Al-Quran tu, sehingga macam mana orang yang kadang-kadang bila kita positif COVID contohnya, ivermectin ke macam-macam, kita sanggup nak try, nak ambil untuk kita bawakan solusi. Tapi dalam keadaan sekarang yang memang sangat hak, yang sangat betul, yang sangat benar adalah solusi daripada Al-Quran itu sendiri. Beliau ditemui dalam taklimat Sinergi Media Malaysia sempena pelaksanaan Malaysia Quran Hour secara dalam talian. Quran Hour dengan sokongan rakan Sinergi Malaysia akan bersiaran langsung di TV Al-Hijrah. Baik saudara, untuk perkembangan sukan malam ni kita akan bersama dengan Nazri. Nazri, teruskan. Keputusan undian Piala Thomas dan Uber. Bayern Munich julang trofi pertama. Kita mulakan dengan sukan badminton terlebih dahulu. Skuad lelaki negara dilihat berpeluang cerah untuk melepasi peringkat kumpulan kejohanan Piala Thomas 2020 selepas diletakkan dalam kumpulan D bersama finalis 2018 Jepun, Kanada dan England pada sesi undian yang berlangsung pada petang tadi. Namun laluan sukar bakal ditebui skuad wanita dalam saingan Piala Uber pula selepas diundi dalam kumpulan bersama juara bertahan China, tuan rumah Denmark dan Kanada dalam kumpulan D. Dalam saingan Piala Thomas kali ini, Indonesia, Jepun, China dan Denmark diletakkan sebagai pasukan pilihan kejohanan. Indonesia selaku pilihan utama diundi dalam kumpulan A bersama Chinese Taipei, Algeria dan Thailand. Tuan rumah Denmark diundi bersama Korea Selatan, Perancis dan Jerman dalam kumpulan B. Manakala juara 10 kali China diundi bersama India, Belanda dan Tahiti dalam kumpulan C. Bagi saingan Piala Uber, kumpulan A dihuni oleh Jepun, Indonesia, Jerman dan Perancis. Thailand, India, Spanyol dan Scotland diundi dalam kumpulan B. Manakala Korea Selatan, Taiwan, Tahiti dan Mesir diundi dalam kumpulan C. Piala Thomas dan Piala Uber 2020 akan berlangsung di Aarhus, Denmark pada 9 hingga 17 Oktober depan. Ini kali pertama kedua-dua kejohanan tersebut diadakan di luar benua Asia sejak tahun 1982. Sementara itu, Pengarah Kejuruteraan Persatuan Badminton Malaysia BAM Won Johan mensasarkan kem negara berada dalam keadaan kedua terbaik dalam peringkat kumpulan. Chun Han juga turut memaklumkan skuad kebangsaan akan memulakan latihan secara rasmi pada Isnin depan dengan senarai nama pemain masih lagi dalam perbincangan. Kira akan lambatlah. Sebab mungkin 2 hingga 3 minggu sebelum Thomas Cup berlangsung. Ya. Kita akan ambil waktu ini untuk membuat penilaian dari segi latihan dan juga mungkin juga akan ada satu internal ranking lah. Manakala pemain persoalan lelaki negara Lee Zijia pula menjelaskan tiada tekanan buat dirinya jika sekali lagi diberi tanggungjawab menggalas cabaran di kejohanan yang bakal berlangsung di Piala Thomas Aarhus Denmark itu pada Oktober depan. Boleh nampak kita punya player pun semua young player kan. Dan saya rasa kalau tak silap memang dalam tim pun saya rasa average kita punya umur semua I think around 23 or 24 something. So memang saya rasa position kita adalah black horse lah. Ya. Berdasarkan prestasi terkini, Zijia dilihat calon yang paling sesuai mengetuai cabaran Piala Thomas negara selepas muncul juara All England 2020. Turut diramal tersenarai adalah pasangan bergul lelaki nombor 1 negara dan pemenang piala gangsa Olimpik Tokyo 2020, Aaron Chia dan So Wei.
Dalam pada itu, pemain bergu lelaki negara Erin Chia berhasrat untuk menebus kekecewaannya pada Sukan Olimpik Tokyo 2020 dengan membantu skuad negara mencapai kejayaan dalam 2 kejohanan berpasukan. Sebelum ini, pemain kelahiran Batu Berendam Melaka itu berpasangan dengan So Wo Yik membawa pulang pingat gangsa pada tamasya sukan terbesar dunia tersebut baru-baru ini. Menurut Aaron, kem badminton negara ketika ini sedang memberi tumpuan dalam persiapan menghadapi kejohanan Piala Sudirman, Piala Thomas dan Piala Uber. Memang lepas ni akan prepare macam sebelum pergi Olimpik macam ni, prepare lagi lebih banyak sebab Sudirman Cup dengan Thomas Cup memang team event. So kalau kita menang, kita pun kena menang, satu tim kena menang, tak boleh menang seorang-seorang macam ni. So saya rasa lepas ni balik memang kena bincang lagi dengan tim kita semua macam manalah ya. Terdahulu Aaron menerima hadiah insentif kemenangan daripada Kerajaan Negeri Melaka atas pencapaiannya memenangi pingat gangsa. Pada majlis tersebut, Aaron menerima insentif RM53,000 kerana mengharumkan nama Melaka dan Malaysia pada tamasya sukan itu. Menjelang tamasya Paralimpik Tokyo 2020 yang bakal membuka tiranya pada 24 Ogos ini, jaguh powerlifting negara Boni Banyo Agustin dan atlet para olahraga Siti Nuraisyah Muhammad Arifin dipilih sebagai pembawa jalur gemilang bagi kontingen negara. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Datuk Seri Megadi Syahriman Zaharuddin berkata kedua-dua atlet itu dipilih sebagai lambang kepelbagaian kaum di Malaysia selain berdasarkan pencapaian mereka sebelum ini. Boni merupakan juara dunia dan pemegang rekod dunia kategori 72 kg ke atas, manakala Siti Nuraisyah pula meraih tempat keempat dalam acara 400 meter wanita T20 pada edisi 2016 di Rio. Sebelum ini, Boni memecahkan rekod dunia pada Piala Dunia Powerlifting Fazar Dubai ke-11 di Emirat Arab Bersatu Jun lalu apabila berjaya mengangkat bebanan seberat 230 kg. Sukan Paralimpik Tokyo 2020 yang bakal bermula pada 24 Ogos hingga 5 September ini bakal menyaksikan kontingen negara dibarisi 22 atlet yang akan bertanding dalam 9 jenis sukan. Jeremy Siegel yang merupakan satu-satunya wakil negara dalam acara renang 50 meter kuat kupu-kupu lelaki melontarkan janji untuk memberikan aksi terbaik buat Malaysia. Sukan Paralimpik Tokyo 2020 ini bakal menjadi penampilan ketiga buat Jeremy. Atlet kelahiran Sarawak ini bakal berdepan pencabar-pencabar hebat dari negara lain termasuk Brazil, Amerika Syarikat dan Great Britain. Bagi saya tak ada target apa-apa pun. Saya nak buat yang terbaik. Saya nak buat PB, rekod yang terbaru. Saya nak buat yang terbaik, lagipun satu acara saja. Memang saya kasih 100% lah fokus. Saya akan buat yang terbaik lah demi saya, demi family saya, demi Malaysia. Atlet berusia 36 tahun itu turut mengakui fokusnya kini adalah untuk memperbaiki pencapaian di Rio 2016 yang mana dia berjaya menamatkan saingan di kedudukan kelima. Jeremy akan berlepas ke Tokyo esok bersama kumpulan kedua kontingen para negara sebelum memulakan saingan pada 27 Ogos di Pusat Akuatik Tokyo. Kita balik pula ke saingan Liga Super. Ketua Jurulatih Kedah Darul Aman KDAFC Aidil Syahrin Sahab mahu anak buahnya mengekalkan momentum kemenangan ke atas Penang FC malam tadi apabila turun berdepan pasukan tangga kedua Terengganu FC pada Sabtu ini. Pada aksi di Stadium Darul Aman itu, KDAFC berjaya menampilkan aksi bertenaga untuk menewaskan Penang FC dengan jaringan 4-1. Sebelum itu, Kedah FC tewas 2-4 kepada Selangor FC pada aksi pertama mereka selepas berehat panjang. Namun, Lang Merah berjaya bangkit dengan menundukkan Penang FC sekaligus menyuntik keyakinan Aidil bahawa mereka mampu mengulangi rentak yang sama ke atas Terengganu FC. Of course, advantage should be more for Terengganu. They play home, they are resting, they are watching today game. So, inshallah we will try to give our best. Like say, if we can get a point there, it's a good. If 3 points, a bonus for us.
Seandainya kemenangan dapat dilakar ke atas Terengganu FC di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin nanti, Kedah FC mampu merampas kedudukan tangga ketiga daripada Penang FC. Ketika ini mereka berada di tangga keempat Liga dengan 29 mata, 2 mata di belakang skuad Harimau Kumbang yang bermain lebih 3 perlawanan. Tenis terbuka Cincinnati, pemain Amerika Syarikat John Isner menewaskan Cameron Norrie dari Britain untuk mara kepusingan kedua. Kejadian itu sekaligus melakar satu lagi sejarah baharu buatnya dalam saingan berkenaan. Dalam aksi cukup sengit itu, Isner yang berusia 36 tahun berjaya mengatasi Norrie 4-6, 7-6 dan 6-4. Isner melakukan 26 servis ace dalam pertemuan ini sekaligus mencapai 13,004 ace sepanjang kerjanya. Ini menjadikan dia sebagai pemain nombor 2 dalam sejarah untuk mencapai 13,000 pukulan ace di belakang Ivo Karlovic yang merekodkan 13,709 ace. Berketinggian 6 kaki 8 inci, Isner akan bertemu pilihan ke-11 dari Itali, Yannick Sinner pada pusingan kedua. Sementara itu, rakan senegara Isner, Riley Opeka juga diheret sehingga 3 set bertemu Corentin Moutet. Bagaimanapun dia tetap berjaya menewaskan pemain Perancis itu yang berkesudahan 7-6, 4-6, 6-4 untuk mara ke pusingan kedua. Opeka sebelum ini tumpas di tangan Danny Medvedev pada pentas akhir terbuka Toronto. Dia bakal bertemu pemain Norway Casper Ruud di pusingan kedua terbuka Cincinnati. Edisi Sukan 18 Ogos di penghujungnya, kekal aktif dan teruskan kesihatan anda bersama kami di RTM. Saya Nazif Ahmad Syukri. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Perang di Afghanistan kini sudah tamat. Tiada dendam terhadap semua musuh juga pihak lawan. Demikian dinyatakan jurucakap Taliban Zabihullah Mujahid dalam satu sidang media selepas merampas kuasa dari kerajaan Afghanistan. Taliban turut menyuarakan komitmen untuk menghormati hak kaum wanita, kesediaan bekerjasama dengan semua pihak serta memberi jaminan dasar yang lebih baik berbanding 20 tahun sebelum ini. Angka kematian akibat gempa bumi kuat di Tenggara Haiti kini mencecah 1,941 orang. Gempa bumi berukuran 7.2 magnitud menyebabkan lebih 9,000 orang cedera dengan operasi menyelamat diteruskan di kawasan terjejas teruk. Kebanyakan yang cedera adalah penduduk di bahagian selatan kepulauan itu yang merekodkan 80% kematian. Korea Utara mendakwa negaranya kini bebas COVID-19. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO melaporkan tiada kes COVID-19 di negara itu selepas kira-kira 36,000 rakyatnya disaring. Korea Utara dijadual menerima kira-kira 2 juta dos vaksin COVID-19 menerusi program agihan vaksin global, tetapi bekalan vaksin itu belum diserahkan. Kementerian Kesihatan Uganda pada Selasa mengesahkan wabak polio kembali melanda serta mengisytiharkan darurat kesihatan awam. Pada Ogos 2020, Uganda dan seluruh benua Afrika disahkan bebas virus polio oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Kadar imunisasi rutin dan suntikan imunisasi polio yang rendah mengakibatkan wabak polio kembali menyerang Uganda ketika seluruh dunia melawan pandemik COVID-19.
Menguruskan warga asing di pusat pemberian vaksin PPV memberikan idea kepada seorang petugas untuk berusaha mempelajari bahasa ketiga. Menerusi perkongsian Ain Syawani di Twitter, kebolehannya berkomunikasi dalam bahasa Urdu dengan warga Bangladesh dan Pakistan di PPV Bukit Jalil mendapat pujian ramai. Walaupun tidak banyak perkataan yang dipelajari, namun apa yang dituturkannya masih boleh difahami warga terbabit. Kucing dan anjing sememangnya haiwan peliharaan yang sangat setia. Satu rakaman tular telah mencuri perhatian ramai yang memaparkan seekor anjing kelihatan sedih apabila tuannya dibawa menaiki ambulans. Ia mengiringi tuannya hingga ke ambulans seakan tidak mahu tuannya itu dibawa pergi. Kelakuan anjing ini membuatkan ramai bersimpati. Siapa sangka nenek berusia 101 tahun masih mampu untuk memburu udang kara atau lobster di tengah lautan. Digelar wanita paling aktif di dunia, Virginia Olivia. Tidak jemu untuk memburu makanan laut meskipun telah menceburi aktiviti tersebut sejak usia 7 tahun. Dikenali dengan panggilan Lobster Lady, Virginia akan turun ke laut selama 3 hari seminggu. Kebiasaannya, dia akan ditemani anak lelakinya berusia 78 tahun dan akan keluar seawal 5 pagi. Baik, berita perdana edisi 18 Ogos berakhir di sini bagi memberi laluan kepada program khas Cerita Kita Memerangi COVID-19 episod 14. Dan jangan sebar berita palsu mengenai vaksin. Sama-sama kita jayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam sejahtera.